Okey. Apa itu garis tunjuk ni? Untuk bagi gambaran awak sebenarnya, garis tunjuk ni amat dekat dengan kehidupan awak sehari-hari. Apa yang dekat? Sebab sebenarnya kalau awak duduk dalam tangan ni pun berkaitan dengan garis dengan sudut. Sebab garis sudut ni dia penggunaan dia luar. Maknanya untuk dalam penggunaan pun dia terguna garis dengan sudut ya. Mana-mana boleh guna. Penggunaan boleh guna. Dari sini pun kita guna garis sudut ada kan? Jadi untuk bagi gambaran kepada awak. Okey. Apa itu garis dengan sudut Garis dengan sudut. Untuk hari ini di akhir objektif kita punya objektif pembelajaran kita hari ini yang pertama, awak akan tahu, awak akan kena pasti, kongruent pembelajaran garis. Biasanya kan kata kongruent pembelajaran pembelajaran pula. Okey. Ini awak belajar yang pertama. Di akhir nanti awak akan tahu macam mana nak kena pasti kongruent pembelajaran garis. Lepas tu yang kedua awak akan tahu iaitu awak akan kena pasti kongruent sudut. Okey. Jadi apa itu kongruent? Apa itu pembelajaran? Apa itu sudut? Sudut tahu tak sudut apa? Sudut tahu ke? Garis pun tahu. Tapi nak tahu ni kongruent. Apa itu kongruent? Jadi kalau mudah untuk awak tahu kongruent ni ialah dia kongruent ialah sama. Maknanya sini awak kena pasti pembelajaran garis yang sama. Macam sini kena pasti sudut yang sama. Okey. Itu baginya. Okey. Kita buat ni. Ni awak tengok sini. Awak tengok sini. Ada dua garis kan? Nampak pakai? Pakai nampak? Okey, ada dua garis. Garis ni kita panggil tembereng garis. Okey. Itu apa tembereng? Dia tembereng ni ialah garis yang ada garis lurus, tetapi dia ada start point dengan akhir. Dia punya pemulakan point tu dengan akhir. Satu garis lurus. Garis lurus yang ada start dan maknanya bila garis tu dia start sini. Okey. Ini kita panggil tembereng garis. Kalau garis lurus biasa kan, garis lurus dia seperti ya. Tapi kita tahu dia punya mana dia punya bunyi. Macam ni kita tahu ni ialah garis dia. Ini kita panggil tembereng garis. Okey. Bila ada kat sini. Okey. Sini kita bagi tahu dia ialah tembereng garis sebab dia ada titik pemulakan dia dengan titik akhir dia. Okey. Dua garis tetapi dia punya jarak tu adalah 39 cm dulu. Sama kan? Dia punya jarak. Apabila jarak dia sama, inilah kita panggil garis tembereng garis kongruent. Okey. Bila dua garis dia tak sambung.
Dia asing-asing, tapi dia punya jarak tu sama. Jadi kita panggil dia ialah tembeling garis kongruent. Okey? Jelas? Semua faham tu? Faham. Okey. Jadi itu merujuk kepada kita punya objektif kita ini yang pertama ialah tembeling garis. Jadi awak jelas ada? Okey. Seterusnya sudut pula. Sudut macam mana sudut? Ni ada dua sudut. Berapa sudut dia? Nilai sudut orang berapa? 80 darjah kan dua-dua. Jadi kita panggil ni apa? Sudut kongruent. Ingat sebut logo kongruent. Kongruent. Okey, bagus. Jadi okey. Jadi bila garis tembeling garis tu adalah sama, kita panggil dia adalah kongruent tembeling garis. Kalau sudut pasti kongruent. Kongruent. Okey. Okey, macam mana bila kita contoh awak buka muka buku teks, buka buku teks muka surat 170. Okey. 170. Tengok di bawah sekali tu. Dia ada bagi ada IP view. Okey. View. Okey. Okey, ni kita panggil ni apa ni? Ini adalah tembeling tembeling garis. Macam mana kita nak tulis bila kita nak ayat dia punya jarak ni? Okey, kita ada bentuk gambar. Bila awak tafsir, bila awak tulis pengiraan nanti awak nak mewakilkan tembeling garis ni, cara dia tulis ialah PU sama dengan okey. Bila berkaitan dengan tembeling garis, awak nak tunjuk yang tembeling garis ni ialah 6 cm. Ini cara kita tulis. Okey. Cara kita lihat. Lepas tu tengok muka surat tepi tu 171. Dia ada bagi satu sudut kan. Sudut PQR. Okey. Kalau dalam bentuk sudut, macam mana pula kita nak tulis dia punya tu nama dia, nama sudut dia. Cara mudah, bila awak tengok dia punya ni bentuk dia sudut kat sini kan. Jadi cara awak tulis, awak mula nak tulis, kena tulis, tak payah tulis tulis sudut. Dia ada simbol sudut. Simbol sudut dia ni. Maknanya ni simbol sudut, mewakilkan sudut. Jadi untuk bagi tahu darjah, untuk 40 darjah ni, dia ada sudut sini Q kan. Jadi kita ambil Q sama dengan 40 darjah. Okey, lihat macam mana nak tulis dia ni. Dia yang darjah ini Q kan. Jadi Q ni dia duduk tengah-tengah. Maknanya ni kalau awak nak tulis darjah sudut R QP pun betul. Cuma awak kena pastikan yang Q ni duduk di tengah. Sebab kita nak menunjukkan ni sudut dia. Sudut dia kat sini. Jadi 40 darjah. Okey. Faham tu? Okey, kalau faham, ni cikgu letak awal-awal ni mesti awak tak tanya kita buat aktiviti ke apa ini kan. Jadi cikgu nak awak bagi kepada 3 pemula. Lepas tu nanti cikgu akan bagi, cikgu akan bagi setiap pemula ada 6 pokok. Okey.
potong dia makan tapi kita boleh makan dah. Tapi maknanya ni cikgu akan bagi setiap bulan nanti mula cikgu akan bagi setiap bulan satu soalan. Siapa cepat dapat dari apa yang tunjuk kat cikgu apa betul-betul duduk buat dalam kuliah lah. Kalau betul dapat satu ni boleh tetap. Maknanya kumpulan mana yang dapat menukar dulu pokok ni dia boleh. Okey. Faham? Okey, kalau faham buat masuk dalam kumpulan bagi bentukkan 3 kumpulan. Okey, ini satu kumpulan. Ini satu kumpulan. Ini awak gabung sekalian. Tulis sekali dengan sebab dia. Jangan tulis yang saja. Bincang sekali. Sebab tulis. Sebab sama apa? Tulis. Okey, kumpulan 2 mendahului. Okey, ambil soalan seterusnya. Ini sebab. Letak sebab kali. Cepat. Ya. Salam. Alasannya jawab. Sebab tadi PH tadi. Apa yang sama? Ini sama garis. Tidak.
Jadi permainannya nombor 2, nombor 3 dan sekali. Satu. Okey. Okey, dulu balik ke masing-masing. Okey, dah. Ya. Okey, dengan dua ni. Kita ni tadi apa yang lambat mulut yang mulut apa? Okey, maknanya awak dapat mendapati okey ni ialah kongruent. Yang tadi tu ialah kongruent, maknanya yang ikut adalah sama tetapi awak kena tahu sebab apa dia kongruent. Okey, maknanya bila awak tahu sebab apa, bila soalan mari pelik-pelik pun, bila awak tahu sebab dia asal dia tu, awak kena jawab. Okey? Maksudnya kena tahu asal dia. Kalau tak dikira betul hari tu sebab awak kerja tu salah. Okey? Jadi okey, guru ni bagus sebab maknanya PL apa yang dia buat lagi. Jadi gunanya okey. Cikgu nak awak buat latihan. Buat latihan ada buku. Latihan ini 8.1 A. 8.1 A. Okey. Kita tengok lagi awak kena tahu. Okey, ini 8.1 A muka surat 1.1. Buat soalan 1 dan 2. Ini pun tadi. Tulis dia kongruent atau tidak kongruent. Lepas tu tulis apa dia kongruent, apa dia tidak kongruent. Okey. Satu dan dua. Ha? Okey, buat.
Okey, betul. Ha? 1 dan 2. Bagus, Hama boleh buat. Dia perempuan ya, sebab dia jarak antara PQ terbering garis PQ dan RS tu dua-dua ialah 3 cm. Jadi kita boleh PQ dan terbering garis PQ dan RS adalah turun kerana mempunyai jarak yang sama. Okey. Dia saya di bawah. Dia apa? Perempuan dia. Tidak congruent sebab apa? Kerana jarak tidak sama. Ya, sebab jarak dia tak sama kan? Yang PQ tu 3.3 cm, RS tu 3.2. Okey, satu C berapa? 3 berapa dia? Congruent ke tidak? Congruent. Dengar apa? Congruent. Congruent. Sebab jarak dia sama 4.2 cm dengan 4.2 cm. Itu PQ dan RS. Kita dapat berdua.
Bagus. Berada sedia sama. Okey. Kamu dapat ke jawapan apa? Dapat. Okey, buat siap. Saya Ya. Okey, so hari ni awak dapat tak? Awak punya objektif kalau belajar hari ni tu awak kena baca tak kawan-kawan kena dengar ni. Dapat kena baca tak? dapat. Bahagian behar kan? Hehe. Lepas tu untuk perguruan sebelum tu Hehe. boleh. Bagus. Okey. Jadi setakat tu dulu untuk hari ni. Nanti setelah kita sambung untuk bahagian macam mana kita nak menggunakan protect kita dulu. Saya macam mana tahu nilai pupuk dia macam mana semua, okey? Okey, so.